Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membahaskan uh, tentang tajuk sejarah pemikiran akidah yang memfokuskan kepada dua aliran mazhab awal dalam Islam, iaitu yang kami pilih ialah Syiah dan Khawarij. Okay, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku perselisihan faham dalam kalangan umat Islam yang memberi kesan terhadap pemahaman mereka tentang ilmu akidah. Okay, antara perselisihan faham ni telah muncullah beberapa fahaman, antaranya golongan Syiah ni dan golongan Khawarij ni. Okay, apa itu Syiah? Syiah ini ialah satu fahaman yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dapat disimpulkan juga bahawa golongan Syiah ni terlalu taksub dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Syiah ini muncul pada akhir pemerintahan Saidina Uthman bin Affan, yang diasaskan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah ini dia berpura-pura memasuki Islam hanya kerana ingin mendapatkan kedudukan dalam kerajaan Islam pada waktu itu. Dan tetapi Saidina Uthman tak layan dan tak memperkenankan dia. Okey, selepas itu Abdullah bin Sabah ni menyimpan dendam dan akhirnya membuat fitnah, menyebarkan fitnah terhadap Saidina Uthman bin Affan ni. Yang mana fitnah inilah yang menjadi punca kepada pembunuhan Saidina Uthman. Dan selepas kewafatan Saidina Uthman ini, Saidina Ali menjadi khalifah dan Saidina Ali tidak melakukan kisas kepada pembunuhan dan akhirnya menyebabkan konflik dalam kalangan umat Islam, termasuklah para sahabat, dan akhirnya berlakulah perang saudara dalam Islam. Antara yang pertama, perang Jamal, iaitu antara Saidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Dan yang kedua, perang Siffin, iaitu antara pasukan Saidina Ali dan pasukan Muawiyah. Perang Siffin ni diakhiri dengan perjanjian damai dari Majlis Tahkim, yang mana tak terdapat ramai umat Islam yang tidak mempersetujui perjanjian damai ni. Dan hasil daripada perjanjian damai ni muncullah empat golongan, iaitu yang pertama golongan Syiah, yang mana dia pro kepada Saidina Ali. Dan yang kedua, Nawasib, yang mana dia pro kepada Muawiyah. Yang ketiga, Khawarij, yang mana dia tidak menyokong kedua-dua belah pihak, malah dia mengkafirkan Muawiyah dan Sayyidina Ali ini. Dan yang keempat, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu dia menyokong kedua-dua belah pihak dan dia lebih kepada Sayyidina Ali, dan dia tidak menganggap bahawa Muawiyah ini salah. Malah Muawiyah ini boleh sempat bertaubat lagi. Seterusnya kita teruskan kepada perbahasan Syiah. Yang pertama sekali, Syiah ini seperti mana yang telah diterangkan oleh saudara Faizul, iaitu pengasas Syiah sendiri Abdullah bin Sabah yang berpura-pura menganut agama Islam, padahal dia adalah duri dalam daging bagi umat Islam. Di mana ada satu peristiwa, Abdullah bin Sabah bertemu dengan Sayyidina Ali dan mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ali, kamulah Tuhan. Kamulah Tuhan." Dan dia mengulangnya beberapa kali. Kemudian jawab Sayyidina Ali dengan mengatakan, "Siapakah aku yang sebenarnya?" Dan Sayyidina Ali menjawab, "Celakalah kamu," pada Abdullah bin Sabah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Siapakah aku yang sebenarnya?" Dan dijawab oleh Abdullah bin Sabah, "Kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala." Begitu fanatiknya Abdullah bin Sabah sehingga menjadikan Sayyidina Ali dan mengagungkan Sayyidina Ali sehingga
menyamakannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, beliau juga telah mencela para sahabat seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan beberapa orang sahabat lagi yang lain. Yang kedua, tauhid Islam berpegang kepada 3 usul. 3 usul yang utama, iaitu Allahumma shalli ala Muhammad, tauhid, yang kedua nubuwah, yang ketiga ma'ad. Tauhid, nubuwah adalah kenabian, dan ma'ad iaitu hari kiamat. Dan ditambah lagi 2 usul oleh kaum Syiah. Mereka mencipta sendiri usul yang kedua-dua itu. Yang pertama, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah pelantikan imam-imam yang 12. Kemudian Asy-Syahrastani telah membahagikan golongan Syiah ni kepada 5 golongan. Untuk pengetahuan semua, 5 golongan itu ialah Ismailiyah, Kisaniyah, Imamiyah, Gulat. Perbahasan bagi Kisaniyah. Apakah itu Kisaniyah? Penerangan bagi Kisaniyah. Kisaniyah ni apa dia? Kisaniyah ni terbahagi kepada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menyokong bahawa Muhammad al-Hanafiyah, iaitu keturunan Sayyidina Ali, adalah menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah selepas wafatnya baginda Nabi semasa hidup. Yang keduanya, golongan yang menyokong bahawa Muhammad al-Hanafiyah ialah Muhammad al-Hanafiyah ni belum mati, iaitu keturunan Sayyidina Ali ni belum mati, tapi akan hadir semula sebagai Imam Mahdi, sebagai tanda-tanda akhir zaman. Zaidiyah ini adalah di mana kumpulan Zaid bin Ali yang terkesan dengan pemikiran ataupun ideologi daripada Wasil bin Atta, iaitu pengasas Mu'tazilah. Mereka ni tidaklah terlalu mendewakan Sayyidina Ali, seperti mana golongan lain, tetapi mereka juga tidak mencerca para sahabat yang lain dan hanya mengangkat khalifah, iaitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, menyokong Sayyidina Ali menjadi khalifah. Itu sahaja. Seterusnya kita pergi pada golongan Gulat. Gulat ini adalah golongan di mana telah mengatakan Sayyidina Ali lebih mulia daripada para sahabat, dan lebih teruk lagi menyamakan Sayyidina Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu maksum. Golongan Imamiyah. Imamiyah ini dilantik dan beriman kepada imam-imam wajib, menganggap beriman kepada imam-imam ini adalah wajib dalam agama. Golongan ini juga digelar sebagai Rafidah, iaitu golongan yang menolak para sahabat Nabi SAW seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan mereka menganggap 12 imam ini maksum dan secara tidak langsung menyamakan dengan para Nabi. Yang kelima, Ismailiyah. Dalam pada itu, golongan Syiah ini juga telah menyatakan nas daripada dalil-dalil hadis yang tidak pernah diriwayatkan atau nyatakan oleh syariat bahawa Rasulullah SAW melantik Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah selepas wafatnya baginda. Selepas daripada itu tercetuslah pemikiran wasiat, dan mereka menggelar Sayyidina Ali yang merupakan khalifah berdasarkan dalil syarak. Mereka juga mengatakan Sayyidina Ali ini telah mewasiatkan siapakah selepas beliau untuk menjadi pengganti beliau. Begitulah tanggapan mereka, iaitu golongan Syiah, bahawa khalifah yang dilantik merupakan wasiat daripada khalifah yang sebelumnya. Golongan Syiah berpandangan siapa yang menentang dan memerangi Sayyidina Ali, bahawa dia adalah musuh Allah, kecuali dia bertaubat dan mati dengan perasaan mencintai Sayyidina Ali. Mereka menganggap Sayyidina Ali ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah di dunia dan di akhirat selepas Rasulullah SAW. Lain daripada itu, Syiah juga telah mengistilahkan diri mereka itu Ahlul Bait, dan ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahlul Bait itu daripada orang yang mengiktiraf para sahabat Nabi SAW. Seterusnya, konsep Al-Taqiyah, iaitu berpura-pura. Maksudnya di sini, mereka, iaitu golongan Syiah, berpura-pura dalam menyembunyikan maruah diri dan harta mereka daripada bahaya musuh, dengan menzahirkan sesuatu yang berlawanan di dalam hati mereka. Mereka ini berpura-pura menyembunyikan kebenaran
Ini adalah asas prinsip Syiah. Selain itu, ia adalah sebahagian ajaran mereka ajarkan sehingga mereka meriwayatkan daripada pemimpin yang mereka ungkapkan. Tak ada agama untuk orang yang tidak ada taqiyah pada dirinya. Tidak ada taqiyah bermaksud tidak ada berpura-pura sifat kepura-puraan dalam diri mereka. Mentelahan itu, golongan Syiah terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan yang sederhana dan golongan yang fanatik. Golongan yang sederhana ini bermaksud mereka yang melebihkan Sayyidina Ali dan melebihkan daripada para sahabat yang lain, mengkafirkan seseorang pun dan tidak angkatnya menjadi ataupun tidak menyamakan Sayyidina Ali ini dengan para nabi. Manakala golongan yang fanatik ini bukan sahaja berbanding-bandingkan khalifah yang lain, malah mempercayai ianya adalah seorang yang maksum, sehingga mereka mengangkat Sayyidina Ali ini menjadi ke peringkat para nabi. Ada di antara mereka yang menganggap Sayyidina Ali ini adalah Tuhan dan menganggap sifat-sifat Tuhan ada pada Sayyidina Ali. Kemudian golongan Syiah ini mereka juga menghina para sahabat dan mengatakan setelah wafat Nabi SAW, murtad semua para sahabat kecuali 3 orang, iaitu Miqdad, Abu Dhar dan Salman Al-Farisi. Seterusnya, Muhammad Al-Allamah Muhammad Al-Baqir telah mengatakan bahawa akidah kami, iaitu akidah golongan Syiah ini adalah akidah dengan tabarruk. Tabarruk itu adalah melepas diri, di mana mereka mengatakan kami berlepas daripada 4 berhala, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Muawiyah. Dan berhala wanita pula ialah Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummu Hakam serta kesemua pengikutnya. Dan lebih teruk lagi, mereka juga mengatakan bahawa tidak sempurna iman seseorang melainkan dia percaya kepada Allah dan Rasul serta imam-imam yang 12, kecuali tabarruk daripada musuh tersebut. Ini menunjukkan mereka menghina para sahabat dan isteri Nabi SAW, yang di mana isteri Nabi SAW sendiri ada kedudukan di samping Rasulullah, di mana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang memuliakan isteri-isteri Nabi. Akhir sekali, golongan Syiah ini tidak percaya kepada Al-Quran yang ada pada kaum muslimin sekarang kerana 3 perkara. Yang pertama, mereka ini menolak para sahabat Nabi, di mana para sahabat Nabi ini adalah menyampaikan ataupun menulis Al-Quran. Sebab itu mereka menolak, sebab para sahabat yang menulis. Mereka juga tidak percaya kepada Ahlul Bait. Oleh sebab itulah, mana mungkin mereka ini percaya kepada kesempurnaan Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, dan mereka hanya membenarkan riwayat yang ada pada kitab mereka dan menganggap Al-Quran ini adalah sudah diseleweng pada masa kini. Tetapi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, Khawarij. Khawarij ini bermaksud mereka yang keluar, merujuk kepada perbuatan mereka yang keluar dari ketaatan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka pada awalnya menyokong Sayyidina pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib ni sama seperti Syiah. Tetapi selepas sahaja perang Siffin yang diakhiri oleh perjanjian damai, mereka tidak menyetujui perjanjian damai ini, dan akhirnya mereka keluar daripada kekhalifahan Ali dan mengatakan bahawa Ali ni kafir dan Muawiyah ni kafir. Okey, kemunculan mereka pula, mereka sebenarnya wujud dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, di mana sewaktu Rasulullah ingin membagikan barangan kepada
para sahabat, muncullah seorang ini, dia memberontak supaya baginda berlaku adil. Dan apa sabda Nabi? Baginda menegur dengan berkata, celakalah kamu, bukankah aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah? Dan selepas itu Khalid Al-Walid pun jadi marah dan ingin membunuh lelaki itu, tetapi ditahan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian berkata lagi bahawa keturunan lelaki ini akan lahir golongan yang akan membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak pun melewati kerongkong mereka, dan golongan ini akan keluar dari agama Islam sederas anak panah yang terlepas daripada busurnya. Okey, sebenarnya golongan Khawarij ni dia sangat soleh, sangat khusyuk dalam beribadah, sangat kuat beribadah, sehingga kan Nabi cakap apabila kita sendiri yang tengok solat mereka, kita akan fikir solat kita ni lekeh. Bila kita tengok puasa mereka, kita akan fikir puasa kita ni lekeh. Tapi mereka ni sangat, dia memikirkan dia orang je yang betul. Okay. Sebab itu mereka muncul secara rasmi setelah tidak berpuas hati atas keputusan dan kesimpulan yang dibuat pada peristiwa tahkim tadi. Kelompok Khawarij yang keseluruhannya sebanyak 12,000 orang ini melakukan pemberontakan, menyatakan permusuhan terhadap umat Islam dan menyebarkan ketakutan ke seluruh penduduk. Bila berita ini sampai kepada telinga Saidina Ali bin Abi Talib ni, Saidina Ali bin Abi Talib ni memutuskan untuk memerangi kelompok Khawarij, dan terjadilah pertempuran yang mana dinamakan sebagai Perang Nahrawan antara puak Khawarij dengan puak Saidina Ali, pasukan Saidina Ali, dan mana dimenangi oleh Saidina Ali. Saidina Ali menang besar, di mana akhirnya puak Khawarij berbaki hanya 9, 10, 11 macam tu. Tetapi dengan berbaki dengan 9, 10 macam ni, puak Khawarij ni dia menyebarkan fahaman mereka dengan menghantar kepada daerah-daerah lain. Dan dengan berbaki 9 orang ni lah, ada seorang Khawarij yang membunuh Saidina Ali. Seterusnya adalah tentang golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni mempunyai banyak bahagian, tetapi 3 yang utama ini adalah Al-Muhakimah, Al-Azariqah dan Al-Najdat. Contoh golongan pertama adalah Al-Muhakimah. Golongan Muhakimah ini adalah golongan asli, maksudnya mereka ni adalah golongan yang teratas dalam Khawarij. Mereka ni golongan yang mula-mula menubuhkan Khawarij, dan mereka ini adalah pengikut Sayyidina Ali ketika perang Siffin. Mereka ni mengamankan prinsip tiada hukum selain hukum Allah. Maksudnya mereka ni sangat memegang kepada Al-Quran dan tidak memegang kepada As-Sunnah, sedangkan Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, aku telah tinggalkan kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan 2 perkara ini, maka kamu tidak sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka ni mengatakan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dan yang kedua adalah golongan Az-Zariqah. Golongan Az-Zariqah ini dipimpin oleh Ibnu Al-Azraq, dan mereka ni memperluaskan persoalan teologi. Persoalan teologi ini adalah dia mendepankan kafir dan pelaku dosa besar. Bagi mereka ni, orang yang tak solat dikira sebagai kafir, dan anak-anak orang kafir yang mati ketika kecil akan masuk neraka, dan orang mukmin yang melakukan dosa besar ni dikira sebagai kafir dan boleh dibunuh. Itu adalah golongan
kedua, iaitu golongan Az-Zariqah. Seterusnya golongan ketiga adalah golongan An-Najdat. Golongan An-Najdat ini yang menggunakan model pemikiran Najdah bin Amir Al-Hanafi. Mereka ni membenarkan untuk membunuh orang perempuan dan anak-anak orang Islam yang tidak sefahaman dengan mereka atas alasan mereka ini adalah orang musyrik. Mereka juga menghalalkan darah orang Islam untuk dibunuh sekiranya orang Islam itu melakukan dosa-dosa besar dalam kehidupan mereka. Itu adalah antara prinsip yang bercanggah daripada ajaran Islam yang sebenar dan bercanggah dengan kita, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara sifat Khawarij ini dalam mereka ini suka mencela dan menganggap sesat. Sifat yang paling nampak dari Khawarij ini adalah mereka ni suka mencela terhadap para imam dan menganggap mereka sesat. Dan mereka ini juga suka menghukum orang-orang yang sudah keluar dari keadilan dan kebenaran. Sifat Khawarij ini boleh kita tengok kepada kisah Zulkhuwaisirah terhadap Rasulullah yang menganggap dirinya tu lebih warak daripada Rasulullah, dan dia kata Rasulullah ni adalah seorang yang curang dan tidak adil dalam pembahagian. Dan selain itu, sifat golongan Khawarij adalah mereka ni berlebihan dalam beribadah seperti solat, zikir, baca Quran. Mereka ini dikenal sebagai qurra kerana kesungguhan mereka dalam tilawah dan ibadah, tetapi mereka ini suka mentakwilkan Al-Quran dengan ta'wil yang salah daripada maksud yang sebenar. Mereka ini yang lebih mengutamakan pendapatnya. Golongan Khawarij ini juga mereka ni rajin beribadah, tetapi ibadah itu tidak bermanfaat bagi mereka, sedangkan solat ini dapat mencegah diri kita daripada berbuat perkara keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar faedahnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sifat yang ketiga pula adalah Khawarij ini yang mempunyai sedikit ilmu pengetahuan tentang fiqh, dan kesalahan Khawarij ini yang sangat besar ni adalah kelemahan mereka untuk menguasai fiqh terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi. Jadi kerosakan pemahaman fiqh mereka ni mempunyai bahaya besar dan telah menyebabkan perpecahan dan boleh memecah belahkan umat Islam. Di mana mereka ni menganggap orang-orang soleh adalah kafir dan menganggap mereka sesat serta mudah mencela tanpa alasan yang benar. Maka timbullah perpecahan, permusuhan atau peperangan disebabkan oleh kerosakan pemahaman fiqh mereka. Seterusnya tentang pemikiran Khawarij. Golongan Khawarij ni yang mempunyai pandangan yang tersendiri mengenai khilafah. Khilafah ni para ahli fiqh mentafsirkan khilafah ni adalah sebagai kepimpinan negara dalam urusan agama dan dunia, atau dalam kata lain kepimpinan bagi umat Islam secara keseluruhan untuk menegakkan hukum-hukum syarak dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Menurut mereka, khilafah ni harus ditegakkan melalui proses pemilihan umum secara bebas dan merdeka. Pada khalifah yang terpilih ni tidak boleh mengundurkan diri atau diturunkan. Dan khalifah ni dia tidak harus berasal dari keturunan Quraisy. Mereka ni menganggap sesiapa saja boleh menjadi
khalifah walaupun budak kecil. Okay, jadi kalau pemilihan umum tu berjaya, umat Islam ni harus taat dengan sepenuhnya khalifah tu. Dan apabila khalifah ni tidak mengikuti perintah-perintah Allah, maka ia wajib diturunkan. Seterusnya, pemikiran Khawarij yang paling berbahaya adalah tentang pelaku dosa besar. Menurut mereka ni, pelaku dosa besar ataupun dosa kecil adalah kafir. Oleh hal yang demikian, orang-orang Khawarij ni selalu melakukan pemberontakan kepada khalifah yang sah hanya kerana khalifah itu melakukan kesalahan kecil. Bahkan banyak orang Khawarij ekstrim yang memandang kafir terhadap kaum muslim yang tidak sefahaman dengannya. Mereka ni memperlakukan kaum muslim ni lebih kasar berbanding orang kafir. Pemikiran Khawarij yang seterusnya adalah mereka ni berpandangan bahawa amalan-amalan seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya merupakan bahagian daripada keimanan. Bagi mereka, keimanan seseorang itu tidak dianggap cukup dengan menyatakan syahadah dengan lisan, tetapi kena dibuktikan dengan mengerjakan semua amalan. Contohnya, siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajipan agama dan melakukan perbuatan dosa, maka ia dianggap kafir oleh golongan Khawarij.